Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dengan diniatkan pahalanya disedekahkan kepada diri kita sendiri, kepada kedua orang tua kita, sama ada yang hidup ataupun yang telah pergi, kepada sahabat-sahabat kita, kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang hidup ataupun yang telah pergi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga pahala yang sudah kita niatkan tadi sampai kepada semua yang telah kita niatkan untuk dituju, insya-Allah. Okey. Apa khabar semua? Macam okey? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jadi pada sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mungkin ada apa-apa yang nak dikongsikan ataupun mungkin ada apa-apa yang nak bertanya dulu sikit sebelum kita teruskan dengan agenda kita pada malam ini. Silakan. Okey. Ya, sahabat-sahabat dipersilakan. Cubaan 1 2 3. Silakan, sekiranya ada apa-apa soalan, sekiranya ada apa-apa yang ingin ditanya. Semua okey. Tak ada apa-apa yang nak ditanya. Alhamdulillah, maknanya apa yang telah saya dan juga Mr. K kongsikan semuanya okey. Semuanya faham mungkin? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Puan Siti Haima. Okey. Baik. Sekiranya tidak ada apa-apa, mungkin kita teruskanlah dengan agenda kita. Okey? Okey. Apa Tok Syekh? Apa insya-Allah malam ni kita jika belum ada apa-apa soalan dan sebagainya, apa kata kita dengar sedikit satu testimoni. Okey. Baik. Boleh, Syekh? Alright. Ini deal beberapa minit sebelum kelas tadi. Okey. Pada. Silakan. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Okey, yang dimuliakan sifu saya, sifu Afnan, seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kita panjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini dan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Seandainya ada isu berkaitan dengan perpisahan, sama ada melalui perpisahan kerana percintaan, perpisahan seorang persahabatan, maksudnya kita ada hubungan yang baik dengan seseorang dan sebagainya, kemudian ataupun perceraian ataupun kematian, maka dalam keadaan tersebut tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian boleh PM saya dan kita boleh buat rawatan itu secara live malam ni ya, Syifu. Alright, yang mana dalam rawatan tersebut kita akan kita akan sama-sama merawat, cuma PM saya dulu. Jadi bila PM tu kita akan kata okey, jadi sekarang ni kita nak buat apa. Macam tu. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu untuk bercerita isunya apa. Yang penting emosinya itu adalah berkaitan dengan perhubungan dan kita nak buang. Jadi itu saja.
Baik, walau bagaimanapun pada malam ni saya nak berkongsi satu kisah yang cukup menarik pada minggu ini, yang mana saya telah kongsikan dekat dalam relawan CTC Nusantara baru-baru ni. Kita telah merawat seorang sahabat kita yang mana sahabat kita ni beliau menghadapi ketakutan untuk bangkit dan berniaga. Untuk bangkit berniaga. Itu saja dia punya isu. Dan ketakutan itu alhamdulillah dapat dihilangkan, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala fobia dia terhadap lipas pun hilang terus. Maksudnya kan wanita kan, tak kira wanita lah, lelaki pun sama. Kalau dah fobia juga kan. Ya, sebab macam seorang rakan baik saya adalah seorang wanita dan segala jenis katak dia boleh pegang. Saya aja tu lah kan. Jadi dia di luar daripada perbincangan kepada gender. Jadi maka dalam keadaan tersebut, apa kata ya Cifu dan juga sahabat-sahabat sekalian, kita mendengar beliau minta izin untuk tidak buka kamera sebab sambil-sambil menidurkan anak jadi untuk berkongsi apa yang telah dilalui untuk beberapa minit itu, dan alhamdulillah apa yang dihadapinya itu adalah hilang. Sementara itu tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil puan kita itu bercerita, tuan-tuan boleh PM dekat WhatsApp saya atau dekat dalam chatting direct message. Usah secara umum, direct message. Jadi boleh untuk berbincang dengan kita apa isu, dan kita nak buang benda tu secara live, dan kawan-kawan lain semua tidak akan tahu apa isunya. Yang nak dibuang emosinya. Bahkan emosinya tu pun boleh disembunyikan daripada rakan-rakan. Yang penting kita dapatkan benda tersebut daripada sudut keberkesanannya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan kepada puan puan sudah bersedia? Sudah. Alright. Ceria sekali. Okey, dipersilakan kepada puan Siren Ho. Okey, tepuk kawan. Alright. Okey, dipersilakan puan untuk berkongsi. Puan nak buka ke nak tutup kamera ni? Mana-mana pun boleh. Okey. Hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kalau nak buka kamera kita kita spotlight. Okey, dipersilakan puan. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Ida. Alright. Ataupun Serino, saya Chinese Muslim. Saya sendiri mengidap depression, anxiety selama 19 tahun dan alhamdulillah dipulihkan dalam setahun ni juga. Tetapi dipulihkan daripada segi hari-harian. Saya dah tak depressed, saya dah tak anxiety, saya dah tak apa bipolar, semua saya tak ada. Tapi apa yang tertinggal kat saya mula takut nak bangun untuk berniaga. Jadi saya felt bad lah. Saya tak boleh nak bangun dan berfikir okey hari ini saya nak kena cari duit untuk family saya. Jadi hari-harian saya bergantung kepada bantuan as in Aisitra, Prihatin, semua tu. Jadi satu hari tu saya tengah layan-layan TikTok, ternampak TikTok NLP Tuan K ni. Padahal sebelum ni dah pernah masuk kelas Tuan K NLP. Tapi masa tu dengar-dengar gitu je lah, dengar-dengar, terambil note, masa itu sudah. Tapi tak terfikir pula nak message Tuan K masa tu. Jadi berapa hari lepas tu? 2-3 hari lepas kan? Jadi 2-3 hari lepas tergerak. Apa kata saya message Tuan K, minta nombor telefon semua. Sanggup pergi ambil kat WhatsApp create contact semua, nak WhatsApp Tuan K semua. Lepas tu tanya dia, Tuan, kalau Tuan boleh tolong saya buang rasa ketakutan ni, sebab saya kena cari duit untuk untuk bisnes, sebab saya single mother. Jadi saya kena cari duit untuk family, untuk anak saya yang paling kecil umur 2 tahun semua kan. So, yalah, sampai bila saya nak bergantung pada bantuan ni sampai satu tahap dia hilang. Jadi okey, alhamdulillah yang handsome ni, Tuan K yang handsome, yang awesome ni, dia offer untuk merawat saya secara CTC online selama 9 minit je. Subhanallah.
Alhamdulillah, syukur pada Allah. 9 minit ketakutan saya hilang terus. Saya boleh tidur lena. Esok pagi saya ajak kawan saya kata, weh, jom kita buat beli barang kedai. Ais Citra dah masuk ni. Lepas tu tanya kat member dia kebetulan dia dah balik Bukit Beruntung. And then dia kata, kau ambil lah tempat gerai aku. Okay, set. Okay, masa tu juga settle SSM. Masa tu juga ajak kawan, esoknya hari ni, pagi tadi, dia beli buat banting, beli barang semua. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah Rabu setting, buka kedai. Azim. So syukur Alhamdulillah, thank you so much Tuan K untuk bantu Ida, untuk bangkit balik, untuk lupakan. Apatah lagi tadi mandikan anak ada lipas, tak ada perang, ambil siapa pergi masuk dalam. Nampak kipas tu, dia belum sempat terbang lagi, dah ambil batang penyapu dah. Padahal sebelum ni melari terus. Oh, sekarang ni dengan lipas dah boleh berani? Dah boleh pegang penyapu, dah boleh pegang sikit lah, pegang dia punya tu. Pegang dia punya apa? Dia punya sembut dia. Pegang macam tu lah, main-main boleh sikit. pegang? Dah boleh pegang dah. Tapi bau dia lah yang tak lalu tu. Boleh buang. Bau tu boleh buang jadi wangi kan? Nak buat macam mana nak cepuk lipas tu? Okey, baik. Okey. Jadi sekarang ni hidup saya rasa komplit dah. Sebab saya dah ada pekerjaan sendiri, Alhamdulillah. Saya dah cure daripada depression dan mengacau saya selama 19 tahun. Sebab benda ni semua ketakutan, kegelapan, kesedihan semua memang sesuatu benda yang amat menyakitkan. So Alhamdulillah, syukur sebab at least saya boleh membuktikan kepada orang macam yang pernah cakap, kau tak boleh. Macam tu, at least sekarang saya boleh buktikan, aku boleh. Sebab ramai yang benci. Kan? Ramai kata, kau mesti tak boleh punya lah, macam ni. Tapi sekarang ni aku boleh cakap, aku boleh. Alhamdulillah, syukur. Hari ni dah settle dah, beli barang-barang ni lah. Barang-barang nak berniaga, semua dah settle dah. Alhamdulillah. Ni barang niaga. Lokasi, wah, tahniah. Berniaga apa buat? Alah, berniaga kecil-kecilan je. Macam kuih, cara berlauk, chicken chop. Alah, benda tepi jalan. Tapi ada padang orang main-main tu. Budak-budak main-main tu. Lokasi mana? Macam tu je. Ada Ice Pop Malaysia, ada Kopiah Bersira, ada jual mil. Lokasi mana tu, Puan? Di kawasan? Okey. Baik. InsyaAllah. Okey, Syifu, cuba bagi sedikit kesimpulan sedikit, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Mungkin jaringan sahabat kita ni terputus tadi. Tidak apa-apa. Okey, tu jaringan dia terputus dan dia telah terlempar keluar. Tak apa. Apa pun kita berdoakan, moga-moga bisnes yang ingin dijalankan tu akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semoga hidupnya akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kita sama-sama doakan. Okay? Kerana kita dalam majlis ilmu ni kita mendoakan, insya-Allah doa kita akan terus dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okey. Jadi kita lihat bagaimana seseorang yang dalam keadaan yang agak tertekan, yang dalam keadaan yang mempunyai mempunyai halangan, selama 19 tahun. 19 tahun tu bukannya sekejap tu, lebih kurang umur saya tu. Okey. Okey. Lebih kurang. Saya daripada tu. Lebih kurang. Okey. 19 tahun itu bukannya satu tempoh yang sekejap, satu tempoh yang lama. Alhamdulillah hanya 9 minit. Okey. Masalah cabaran yang dihadapi selama 19 tahun diatasi hanya 9 minit sahaja melalui kaedah online. Alhamdulillah sahabat kita sudah pulih dan sekarang ni sudah berani bangkit dan sudah bersedia dah pun. Kita dah nampak dah semua peralatan-peralatan untuk beliau memulakan perniagaan beliau. Alhamdulillah, itu adalah satu pencapaian yang cukup bagus, cukup baik. Jadi,
setelah mana kita melihat sebelum-sebelum ini daripada sesi pertama hinggalah ke sesi hari ini, kita ada buat perkongsian dan kita ada mendengar beberapa testimoni bagaimana sahabat-sahabat kita yang mengalami sedikit halangan, yang mengalami sedikit cabaran untuk maju ke hadapan. Alhamdulillah, dengan kaedah CTC ini berjaya untuk menguraikan permasalahan yang berlaku. Jadi sekiranya kaedah rawatan ini dapat dilakukan oleh mereka dan dapat menyelesaikan permasalahan dan cabaran yang dialami oleh mereka, bayangkan jika sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian semua menguasai dan mengetahui teknik ini, bayangkan berapa ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang dapat kita bantu. Okay, terutama sekali kita dah mula beralih kepada fasa endemik. Okay, kita dah mula hidup bersama dengan COVID. Sekarang ni ramai orang yang cuba untuk mengubah nasib hidup mereka untuk mencari jalan yang lebih baik lagi. Jadi moga-moga kita antara mereka yang membantu sahabat-sahabat kita di luar sana untuk lebih maju lagi ke hadapan nanti, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Tepulah kawan tuan-tuan. Jadi Puan Ida minta maaf terpaksa terkeluar, dah dapat masuk balik. Beliau duduk di mana? Di Teluk Intan, dan kita doakan perniagaan beliau berjaya. Nampak gayanya Syifu kita kena buat untuk edisi keusahawanan ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti kita akan guna. Baik. Alright. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan bersama-sama untuk membicarakan berkaitan dengan isu tentang tajuk kita pada malam ini, okey, membersihkan, mengeluarkan diri kita daripada belenggu emosi perpisahan. Jadi apabila kita bercerita tentang perpisahan ini, ya, bila kita bercerita tentang perpisahan ini, saya sharekan skrin, saya sharekan juga link lagi sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi kalau nak masuk boleh, kalau nak berkongsi pun boleh juga. Hanya jika tuan-tuan dan nak berkongsi ini lagi-lagi berkaitan dengan isu perpisahan dan sebagainya, better hantar direct message. Better hantar direct message kepada saya. Jadi daripada situ tu tuan-tuan dan puan-puan boleh menyembunyikan identiti tentang perkara ni. Sebab kami berdua amat mengambil tahu dan mengambil cakna tentang kerahsiaan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey. Baik, jadi bila kita bercerita berkaitan dengan perpisahan ini, okey, kita bercerita berkaitan dengan perpisahan ini, satu perkara yang kita kena ambil tahu adalah bila berlakunya sebuah perpisahan, maka ia akan membuahkan sebuah emosi. Dan emosi itu akan menjadikan seseorang itu berkumpul dekat sini. Jadi itulah dia akan menghasilkan kepada yang dipanggil sebagai stres, yang dipanggil sebagai anger, bahkan ia bawa kepada benda-benda yang dipanggil sebagai emotional pain. Ini kita dah pernah belajar, terutama sahabat-sahabat kita yang telah ikut daripada awal lagi. Jadi apa saja perkara yang ada dekat dalam ni, okey, apa saja perkara yang ada dekat dalam ni, maksudnya dekat dalam ni, inilah yang akan mengikat seseorang itu daripada untuk naik ke atas atau mengikat seseorang itu daripada untuk terus ke hadapan. Bahkan kadang-kadang nak turun ke bawah pun tak boleh. Jadi maka dekat dalam keadaan tersebut, akhirnya banyak perkara yang akan membawa kepada kehidupan dia itu berada dekat dalam kepelbagaian emosi. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam kita punya, kita tengok dekat ni, ini getah ni, okay, kita tengok kepada getah ni. Baik ya, saya buang, katalah kita buang kita punya background ya. Okay, baik. Kita tengok dekat getah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bila kita tengok dekat getah ni, bila kita menghadapi benda-benda yang bergangguan dekat dalam perpisahan, apa semua tu, kehidupan kita kadang-kadang berada di bawah. Okey? Kemudian berada di atas. Okey? Dan akhirnya bila dalam keadaan tersebut, bila dia bawah lagi,
dan kadang-kadang bawah dan ke bawah dan akhirnya terpalit dan terpelik seperti ini tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Jadi apa yang kita harus buat adalah kita kena membersihkannya balik semula. Jadi dengan menggunakan CTC, akhirnya benda yang terpelik itu mungkin yang semakin lama semakin teruk itu kita dapat kembalikan dia kepada perkara yang asal dekat dalam kehidupan kita. So dalam keadaan itu, inilah yang kita nak bincangkan pada hari ini supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini sesuatu yang bermanfaat dekat dalam kehidupan kita. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, secara umumnya bila kita bercerita tentang perpisahan ini, saya nak membahagikannya kepada 3 kategori. Okey, 3 kategori. Iaitu yang dipanggil sebagai ni dalam muka surat yang ke-8 ya, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang nak masuk silakan masuk dekat dalam Jamboard. Kalau tidak kita tengok je. Baik, jadi bila dalam keadaan tersebut, pertama sekali adalah berkaitan dengan cinta. Cinta ni sama ada percintaan boyfriend, girlfriend, persahabatan dan sebagainya. Jadi kita kategorikan benda tersebut adalah cinta. Dan kita tahu bahawa CTC ini dia adalah satu perkara yang membicarakan berkaitan dengan 3 perkara kan, merawat 3 perkara, emosi, painkiller dan juga cinta. So dekat dalam bab tersebut yang inilah yang dipanggil sebagai cinta. Yang keduanya adalah perceraian. Okey, baik. Dan yang ketiga secara umumnya perkara tersebut adalah yang seterusnya adalah dipanggil sebagai kematian. Alright ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan setiap manusia itu diuji dengan apa yang dipanggil sebagai perpisahan. Agak-agaknya lah tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, cuba bagi dekat saya kepada rakan-rakan yang ada Jamboard apa semua ni, boleh masuk dekat dalam Jamboard ataupun bagi pendapat. Kalau nak bagi pendapat berdasarkan kepada soalan saya ni, jadi tuan-tuan akan bawa benda tersebut adalah kepada apa. Ya, soalannya ialah sekarang bila berlaku perpisahan cinta, berlaku perceraian ataupun berlaku kematian, apakah emosi-emosi yang akan hadir pada masa tersebut? Itu saja tuan-tuan. Mudah saja nak membicarakan tentang CTC ini. Jadi maksudnya dekat dalam bab tersebut tuan-tuan dan puan-puan kita nak bincang berkaitan dengan teori perpisahan, teori apa semua. Kalau Freud dia kata apa, ingat dan lupakan. Macam-macam teori lah tuan-tuan. Namun dalam CTC ni dia ada satu benda yang sangat mudah. Ada satu benda yang sangat mudah. Apa saja emosi yang tuan-tuan hadapi ataupun ada orang minta bantuan kepada kita, kita fokus kepada apa emosi engkau sekarang. Itu je. So, bila emosi itu kita buang, maka benda tersebut dia boleh menjadi berada dalam keadaan yang normal dan okey. Boleh faham sekarang tuan-tuan? Jadi maknanya dalam keadaan tersebut usah pening-pening sangat tuan-tuan. Sebab lagi-lagi macam kita ni tak ada background psikologi, bukan background counselling macam rakan-rakan kita yang memang counselling, memang psikologis. Itu satu kelebihan kepada sahabat-sahabat kita. Yang kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita CTC. Kita CTC kan. Jadi maknanya dekat dalam keadaan tersebut, bila sebagai pengamal CTC, apa kita kena buat? Dekat situlah yang kita kena pergi fokus kepada, aku ada masalah cinta lah, putus hubungan lah. Soalan kita apa? Itu saja tuan-tuan. Ya, soalan kita apa? Soalan kita ialah bila kau rasa putus cinta, apa yang kau rasa? Itu je tuan-tuan. Nampak? Cuba kongsikan dekat saya tuan-tuan dan puan-puan, apabila putus cinta, apabila berlaku perceraian, apabila berlaku kematian, cuba kongsikan secara umum dekat dalam chatting apa emosi-emosi yang akan keluar. Alright, ada sahabat kita kata sedih. Lagi tuan-tuan. Frust. Wah, frust. Baik. Kita keluarkan benda-benda tersebut. Geram. Geram, jangan kau geram. Baik. Lagi marah, sedih, kecewa. Baik.
Alright. Okay, baik. Lagi tuan-tuan. Kongsi. Marah. Okay, good. Alright. Ya, okay, baik. Marah lagi. Sakit hati. Okay, good. Very good. Okay, baik. Depressed. Okay, baik. Alright. Okay, baik. Kecewa. Okay, baik. Kecewa dah ada tadi ya? Okay, baik. Seterusnya, depressed. Okay. Lagi kawan-kawan? Boleh kongsi lagi? Tak ada masalah. Ya. Okey, jadi bila dalam keadaan tersebut, ini benda-benda yang ada dekat berlaku dekat dalam perkara ni. Marah, sedih, okey. Marah, banyak orang marah Okey, lain. Merana, dendam. Wah, loss. Okey, subhanallah. Okey, baik. Jadi bila dalam keadaan tersebut, okey, katakan loss Loss ni kita letak kat sini tuan-tuan. Dia bukan emosi. Namun kita boleh tanya macam mana nak dapatkan emosi tersebut. Yang ni yang seni yang tuan-tuan kena ambil dan mahirkan setiap minggu dekat dalam perkara tersebut. Okey, baik. Okey. Alright, jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan merana dendam. Okey, merana dendam. Okey, baik. Lonely. Subhanallah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ini adalah benda-benda yang kita ada dekat situ. Yang mana benda-benda seperti ini dia akan menjadikan kita berada dalam keadaan dia terikat. Dia akan menyebabkan dalam keadaan tersebut orang-orang ini akan terikat. Dan terikat itulah yang dia jadi macam orang kata tak boleh nak move on, tak boleh nak dia jadi burn out dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya ulang balik semula, di sini cukup mudah. Bila orang cerita saja apa saja isu seperti ini, tuan-tuan, saya bagi dia punya skrip. Saya bagi dia punya skrip. Antara skripnya yang kita berikan tuan-tuan adalah dari apa yang awak ceritakan ini, apa yang awak mahukan sebenarnya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah benda yang tuan-tuan kena tanya dekat mereka. Contohnya lah dia cerita panjang-panjang apa semua. Jadi bila dalam keadaan tersebut kita kena tanya benda ni. Soalan ini je. Jadi maknanya tuan-tuan, bila ada orang berjumpa dengan tuan-tuan, cerita apa-apa masalah, maka tuan-tuan akan kelihatan seperti pro. Wah, kau macam kaunselor lah kau. Macam tu tuan-tuan. Jadi maknanya dekat dalam keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya dengan soalan seperti ini. Baik, ini adalah salah satu daripada pilihan. Katakanlah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada masa tersebut dia kata, okey, bila dalam keadaan tersebut, ini adalah salah satu daripadanya, maka tuan-tuan dan puan-puan dekat situ tu tuan-tuan dan puan-puan boleh menjawab begini. Alright, okey, menjawab begini. Katakanlah, okey, aku nak gembira. Contoh ayat dia macam tu. So dalam keadaan tersebut tuan-tuan kena tanya. Okey. Kalau misal kata aku nak gembira, jadi dekat dalam keadaan tersebut tuan-tuan kena tanya, apa yang menghalang engkau dari menjadi gembira? Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Senang ke senang? Senang gila lah tuan-tuan. Ya Allah. Hai. Ini sambil-sambil je tuan-tuan kita buat. Tuan-tuan nanti bila tuan-tuan ambil CTC ni sampai ke peringkat master, lagilah tuan-tuan. Tak tahu nak cerita tuan-tuan. Okey, baik. Jadi maka dalam keadaan tersebut, apa yang menghalang engkau daripada menjadi gembira? Maka dalam keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita kena jawab. Yang biru ni maknanya kita punya klien lah bercerita. Dia kata, aku ada sedih. Sedih, frust,
kemudian marah. Okey, macam tu tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan, okey, dalam keadaan tersebut tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan harus buat pada masa tersebut, ada sedih, frust, marah, apa semua, maka pada masa tersebut tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan kena buat? Okey, baik. Kalau ada benda itu lebih daripada satu, maka kita kena kata kepada dia adalah apa? Kita kena tanya kepada dia antara. Okey. 3 tu. Kan ada 3 kan sekarang ni. Kalau 5 lah. Antara 3 emosi itu yang mana paling utama? Okey. Yang mana paling utama? Maka pada masa tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di situlah yang dia sebut dekat situ yang paling utama dia adalah, okey, katalah yang paling utama dia adalah marah. Jadi apa nak buat tuan-tuan? Apa nak buat? Dekat situ pakai 2 cara, iaitu yang dipanggil sebagai, dekat sinilah yang kita akan menggunakan 2 cara, sama ada kita pergi kepada yang dipanggil sebagai, okey, kita panggil sebagai sama ada memory clapping. Dan keyword dia apa? Memory clapping. Fokus emosi itu. Betul? Okey. Baik. Yang seterusnya adalah, ataupun kita boleh menggunakan kaedah yang dipanggil sebagai neck squeezing. Okey. Baik. Neck squeezing adalah benda tersebut dipanggil sebagai pegang betul-betul. Okey, pegang betul-betul. Alright. Jadi ini adalah perkara yang tuan-tuan dan puan-puan harus melakukannya kepada mereka yang ada dekat situ tu tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan dekat dalam keadaan tersebut itu adalah caranya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah tuan-tuan tengok benda-benda macam ni, adakah ia boleh digunakan untuk diri kita sendiri? Jawapannya pun boleh, tuan-tuan. Maksudnya, tuan-tuan kalau ada apa-apa saja perasaan, ambil kertas. Senaraikan je kertas dalam kertas tersebut. Kemudian dekat situ tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita terus ambil. Okey, kita ambil dan tulis. Bila ada lebih daripada satu, maka kita jadikan pilih mana yang lebih utama. Sebab dalam CTC, bila kita merawat yang besar, maka yang kecil pun hilang sekali. Saya ulang balik semula. Dalam CTC, bila kita membuang benda yang paling utama, misal kata ada 3 tu, yang paling besarnya adalah marah. So, bila kita buang yang marah tersebut, maka yang frust dan juga sedih itu akan mengikutnya sekali. Alright. Okey, senang ke senang? Okey, baik. Jika senang, sila type 1. Okey, tuan-tuan, sila type 1. 1111111. Dekat chatting 1111111. 1111111. Seorang je. Okey, baik. Lagi 1111111. Alright. Okey, baik. Jadi senang ke senang tuan-tuan. Apa sebab? Apa sebab kita bawa tajuk ni tuan-tuan? Sebab ramai sangat orang bila cerita berkaitan dengan perpisahan ni, dia nak cerita pasal benda ni complicated tuan-tuan. Complicated. Cinta, teori cinta. Perceraian, teori perceraian. Kematian, teori kematian. Perpisahan yang tidak akan berjumpa lagi dan sebagainya. Maka pada masa ini tuan-tuan, kita bawa tajuk ni dan tuan-tuan dapat dah settle setengah jam ni. Macam tu je tuan-tuan. Jadi maka dalam keadaan tersebut, adakah wajar untuk setiap daripada kita untuk menguasai CTC? Jika ya, okey, sebelum tu betul kata Cik Nik kita. Betul. Adakah CTC itu penting untuk dikuasai? Jika betul, sila type 2. 2. Alright. Macam tu tuan-tuan. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah kaedah macam mana untuk kita melakukannya. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta seseorang untuk menjadi model pada malam ini.
Satu adalah memory clapping, satu lagi adalah neck squeezing. Sebab dekat dalam keadaan tersebut kita nak supaya tuan-tuan dan puan-puan kita ulang balik semula benda tersebut. Tuan-tuan, ni ada satu lagi tertinggal ni, minta maaf sangat. Okey, bila dalam keadaan tersebut tuan-tuan, okey, kita kena sebut okey, berapa skala. Ingat ni, skala tu yang kita boleh nampak dia punya penurunan tu. Okey, berapa skala kemarahan itu? Skala kemarahan itu. Marah itulah ya. Okey. Alright. Okey. Jadi marah itu 0 hingga 10. Okey, itu skala dia. So katakanlah dekat dalam tu dia buat adalah dia kata 10. Kita layankan 10 tu dan kita buat benda yang ada ni. Baik. Siapa yang nak jadi klien pada malam ni tuan-tuan untuk kita praktis apa yang kita belajar pada malam ni supaya rakan lain dapat. Okey, caranya tuan-tuan PM dulu dekat WhatsApp saya. Yang mana tuan-tuan boleh pergi WhatsApp saya. Okey. Alright. Lari pula. Sekejap tuan-tuan. Okey. Siapa yang boleh WhatsApp dan kita dekat dalam keadaan tersebut, tuan-tuan tidak perlu bercerita tentang isu yang dihadapi. Contoh, macam Puan Ida tadi, dia ada depression 19 tahun. Tuan-tuan tak tahu kan apa sebab? Kan? Tak tahu je dah hilang. Itu je yang kita nak tahu, iaitu apa emosi yang tuan-tuan sedang ada sekarang dan itu yang kita nak buang. Dan bahkan dekat bila tuan-tuan WhatsApp dengan saya itu, emosi tersebut tidak perlu untuk tuan-tuan sebut pun. Saya hanya sebut tentang emosi saja. Okey, siapa yang ingin berkongsi pada kita pada malam ini? Dipersilakan untuk kita praktis. Okey, siapa yang nak praktis, tuan-tuan PM dulu sekejap bersama dengan kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sementara ada rakan-rakan kita yang akan berWhatsApp, kita nak bercerita apa pentingnya untuk kita merawat apa yang dipanggil sebagai merawat isu berkaitan dengan perhubungan ni. Jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, adalah apabila kita tidak contoh, saya bagi contoh ya tuan-tuan. Kalau misal kata orang itu adalah bercinta. Kemudian bila dia bercinta, dia ditipu oleh lelaki. Maka pada masa tersebut akan ada satu persepsi dekat dalam diri dia. Persepsi membentuk emosi. Emosi membentuk perlakuan. Saya ulang balik semula. Persepsi membentuk emosi. Emosi membentuk perlakuan. Dan benda ini berpusing-pusing dekat situ je tuan-tuan dan puan-puan. Faham ya? Jadi maksudnya dekat dalam bab tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila benda yang dipanggil sebagai persepsi, emosi dan juga perlakuan, maka pada masa itu yang akan membawa kepada, contoh dia punya persepsi adalah semua lelaki tak guna. So emosi dia tengok lelaki, dia akan marah. Okey, tuan-tuan, saya terangkan macam ni. Okey, saya terangkan macam ni. Kita pakai skrin. Ini memang sangat penting tuan-tuan untuk memutuskannya benda tersebut. Okey, kita kena settlekan benda tersebut. Iaitu yang pertama sekali tuan-tuan, okey, dekat dalam ni ada yang dipanggil sebagai persepsi. Okey, persepsi. Yang kedua namanya adalah emosi. Okey, yang ketiga namanya adalah perlakuan. Okey, baik. Jadi ini adalah ini adalah yang berlaku dekat dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi maknanya dekat sini ni ini adalah saya ulang. Ini adalah persepsi. Okey, kemudian dipengaruhi oleh emosi. Kemudian dia akan membentuk kepada perlakuan. Saya sebut tindakanlah tuan-tuan ya, senanglah benda tersebut nak faham. Okey, baik. Dan benda tersebut tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian,
Okey. Bila dalam keadaan tersebut, benda ni dia akan jadi macam ni, tuan-tuan. Okey, saya ulang. Dia akan jadi macam ni. Benda ni akan pergi ke sini, sini akan pergi kat sini. Ini pun boleh naik daripada sini ke sini, sini pun akan jadi kat sini. Maksudnya dia akan saling berulang-ulang dan akan cycle macam tu. Katakanlah tuan-tuan, dia bercinta. Ni saya apabila kita membantu rakan-rakan yang tengok cukup, cantiknya cukup, handsome-nya cukup, namun belum kahwin-kahwin lagi. Macam tu. Jadi isu jodoh tu yes, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tuan-tuan, dalam keadaan tersebut bila kita tolong renovate balik cara persepsi mereka terhadap lelaki, yang itulah yang menyebabkan dia dapat lelaki yang betul. Okey, saya bagi kau contoh tuan-tuan. Kita ada satu kes yang mana katakanlah nama dia itu adalah R. Okey. R ni tuan-tuan, masa dia bercinta dulu, dia ni adalah mangsa cabul berat. Okey tuan-tuan. So pada dia semua lelaki tak guna. Bila semua lelaki tak guna, semua lelaki tak guna, inilah yang membentuk persepsi dia. Dan bila membentuk persepsi dia itu, akhirnya dia akan membawa, sekejap tuan, saya padam ya, kita pakai hijau. Jadi bila dalam keadaan tersebut, dia akan mengatakan lelaki itu tak guna. Dia akan membentuk emosi. Nampak? Emosi dia itu akan membentuk kepada tindakan. Sebab tu, bila dia berkawan dengan mana-mana lelaki, dia cepat sentap. Dia kata, memang tak guna, sama je lah. Halo Puan Berenda Masyang. Silakan. Baik, sila. Baik. Alright, Jadi bila dalam keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila dalam keadaan ni, itu yang kawan sikit, dah. Kawan sikit, lelaki memang tak boleh guna. Jadi akhirnya semua lelaki adalah bersalah dekat dalam hal ni. Boleh faham sekali tuan-tuan? Itu satu. Itulah yang menyebabkan bila mereka dia belum berkahwin sampailah sekarang. Dia isu jodoh tu yes, saya akui tuan-tuan, sebab dia adalah dipanggil sebagai takdir mubram, benda yang telah ditetapkan tuan-tuan. Namun dekat dalam bab tersebut, yang ini kita kena faham daripada sudut konsepnya. Baik, yang kedua. Apabila dia berfikiran, kita adalah apa yang kita fikirkan. Kalau dia fikir lelaki itu tidak guna, maka dia akan jumpa lelaki yang apa? Dia akan jumpa sentiasa lelaki yang tak guna. Faham ke? Faham tuan-tuan? Jadi sebab itu, dekat dalam bab ini, kena buang perasaan itu. Jadi daripada situ, dia akan menemui right person. Faham tuan-tuan? Dia akan jumpa boyfriend, bukan buaya friend. Boleh faham maksudnya? Tuan-tuan, cuba tanya dengan kawan-kawan yang telah berkahwin. Telah berkahwin. Saya tuan-tuan sebenarnya ada request untuk buat satu kursus kepada mereka yang belum menemui jodoh. Maksudnya lambat, belum lagi. Maksudnya dia nak buat khas macam mana nak menarik jodoh. Saya kata insyaAllah nanti kami aturkan benda tersebut. Mungkin kan ada edisi lelaki dengan edisi perempuan kot, tuan-tuan. Pagi lelaki, petang perempuan ke, macam itulah tuan-tuan. Jadi bila dalam keadaan tersebut, dan tak perlu lama-lama tuan-tuan, 2 jam je. Fahamkan tentang konsep ni je. InsyaAllah lepas tu dapat. Sebab tu tuan-tuan, dekat dalam bab ni, ini yang berlaku. Jadi kalau dia betulkan persepsi, puan Puan Adib nak join? Ish. Boleh. Membantu di organisasi puan. Jadi bila dalam keadaan tersebut, bila kita berpersepsi tu, persepsi tersebut, yang ini yang kita akan boleh buang benda tersebut dan akhirnya dia akan bertemu dengan jodoh mereka yang sebenar. Tuan-tuan, saya berkongsi satu pengalaman. Bagaimana seorang wanita. Dia ni tuan-tuan, dia punya isu adalah bila dia bercinta, ni dia isu dekat dalam perpisahan lah, sebab dia dah penat dah putus cinta.
Okey. Sebab apa? Dia mempertahankan hak dia sebagai seorang wanita daripada dipegang dan disentuh. Tuan-tuan, paling best ialah dia ni bila keluar saja mesti kena kerjakan. Keluar saja mesti dikerjakan. Macam tu. Daya tarikan seksualnya terlalu tinggi. Okey. Jadi bila dalam keadaan tersebut, apa yang saya tanya dekat dia, okey, sekarang ni apa yang awak fikirkan tentang lelaki? Dia kata apa? Lelaki ni keluar dating je mesti nak tu. Keluar dating je mesti nak tu. Nampak ya tuan-tuan? Okey. Baik, masa tu saya tak jumpa CTC lagi tuan-tuan. Saya rasa berdosa besar tuan-tuan tak bawa CTC. Saya berkawan dengan Pak Jumala rasanya seawal 2015 tau dekat dalam Facebook. Bolehlah tak pergi ya. Subhanallah. Lambat saya datang ya. Tuan-tuan pergi ke sana. Baik, masa tu tuan-tuan, kita pun rawat dia punya daya tarikan seksual. Ada satu teknik yang dipanggil sebagai switch off therapy. Switch off therapy. Dan itu memang kita buat khas untuk wanita-wanita lah yang bila keluar sikit je, dah jadi daya tarikannya tu memang tinggi lah. Termasuk lelaki ya. Okey, sebab itu kelas tu dia kena asing lelaki dengan perempuan. Sebab lelaki ni dia ada khasnya. Sebab lelaki kan sentiasa bersalah kat dunia ni. Okey, baik. Jadi bila dalam keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan dekat sekalian, apa yang dia buat adalah kita minta dia tukar. Okey, first saya tutupkanlah dia punya switch off dia punya daya tarikan seksual dia. Orang yang daya tarikan seksualnya tinggi ni adalah disebabkan dia pernah menjadi mangsa cabul atau dia pernah melakukan seksual kemudian lama tak dapat, atau macam ibu tunggal, bapa tunggal. Itu antara ciri-cirinya lah. Jadi bila dalam keadaan tersebut saya kata okey, tukar cara awak berfikir. Dan pada masa tersebut dia pun menukar cara dia berfikir. Kita buang perasaan dia terhadap lelaki. Kita tukar. Daripada lelaki ni memang nak itu je, kita tukarkan kepada lelaki yang datang kepada dia ini adalah lelaki yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita satu benda yang amazing gila tuan-tuan. Ceritanya begini. Next, selepas itu dia keluar dating. Dan lelaki itu adalah memang dicop buaya friend. Faham tuan-tuan? Buaya friend tuan-tuan ya, memang buaya friend. Bagaimana tuan-tuan kerja Allah Subhanahu Wa Taala dekat dalam ni menyusun apa yang berlaku dekat dia ialah bila dia keluar tuan-tuan, lelaki ni tiba-tiba ada perasaan ini bakal isteri aku. Aku tak nak sentuh dia. Dan itulah suami dia sekarang. Subhanallah. Jadi maksudnya tuan-tuan, alhamdulillah, syukur tuan-tuan ya. Sebab itu dekat dalam bab ni macam mana kita nak tukar kita punya setting melihat kepada bangsa lelaki itu. Faham tuan-tuan? Dan lelaki pula yang lambat kahwin melihat kepada bangsa perempuan tersebut tuan-tuan. Ini belum lagi apa sebab kita kena buang perasaan persepsi apa semua ni tuan-tuan adalah kerana apa? Contoh, kena kahwin paksa. Tuan-tuan, ini berlaku tak? Ya, ini yang berlaku. Kahwin paksa. Kita nak A, mak kita suruh kahwin dengan B. Ini tuan-tuan, paksa. Maka dalam keadaan tersebut, buang. Bila rasa terpaksa, okey, apa emosi kau? Marah. Buang marah tu, keterpaksaan pun hilang. Boleh jadi redha. Bila benda ni tidak disettlekan tuan-tuan, bab perhubungan ni, lepas tak boleh lepas boyfriend lama, girlfriend lama dan sebagainya, itulah yang menyebabkan bila masuk dekat dalam dunia perkahwinan, kita tengok pasangan tu dah lah. Ya, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah dan sebagainya. Sebab itu bukan pilihan hati kita. Kerana itu tuan-tuan, CTC ini diperlukan dan tuan-tuan wajib dan wajar menjadi master practitioner CTC. Sebab dekat luar sana banyak tak kes ni? Sikit ke banyak? Banyak ke sikit? Kalau banyak, sila type 3. Jika sikit sangat, sila type 4. Cuba type. 3 ke 4? 3 banyak, 4 sikit. Orang yang ada masalah-masalah ni. Tuan-tuan. Cuba type. 3 ke banyak? 3 banyak, 4 sikit. Banyak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab terbawa. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Tepuklah kawan. Memberi semangat kepada saya dan Syifu Afnan. Ya, alright, ya.
Jadi maknanya tuan-tuan, dekat dalam bab tersebut, benda ni lah kita nak buang. Konsepnya adalah bila dia dipaksa untuk berkahwin, benda tersebut boleh kita tanya, okey, bila kau terasa terpaksa kau apa? Marah. Buang marah, okey, dia redha dengan laki dia. Mudah gila tuan-tuan. Dah lah tepuk-tepuk je. Lepas tu giling-giling. Alah, itu je CTC. Subhanallah. Tuan-tuan, itu baru basic. Bila tuan-tuan masuk dekat dalam mastery, dekat situ tuan-tuan belajar tentang coaching. Dipanggil VCOD coaching. Ui, tuan-tuan, dekat situ tuan-tuan lagi support gila tuan-tuan. Itu adalah benda yang kita belajar minggu lepas. Ya, itu adalah benda yang kita belajar minggu lepas. Semua benda kita boleh di CTC-kan. Baik. Itu satu perkara tuan-tuan. Itu belum lagi tuan-tuan apabila mantan, tengok ya, tengok ni, mantan datang semula selepas daripada perkahwinan. Ni tuan-tuan elok berkahwin, tapi persepsi kita pada pasangan tu tak best lah. So mantan pun datang, neno, bawa lah kita dalam ambulans dia. Habis. Ini semua perkara-perkara yang membawa kepada apa yang dipanggil sebagai perselingkuhan, kecurangan dan sebagainya. Kerana itu tuan-tuan, benda-benda inilah sebab ramai sangat orang apabila mereka nak selesaikan saja isu kau ni bercinta sangat, kau ni asyik keluar sangat, kau kahwin je lah dengan ni, orang ni baik. Paksa, tapi perasaan itu yang menyebabkan dekat rumah dia jadi Tarzan. Dengan anak dia, wish tuan-tuan, macam-macam benda-benda ni berlaku. Kerana apa tuan-tuan? Frustrated pada masa dia bujang dulu tu dibawa ke dalam perkahwinan. Ini tuan-tuan kita merawat. Kita merawat tuan-tuan, anak dara, subhanallah tuan-tuan, secantik-cantik umat tuan-tuan. Azim. Kalau apa nama Puan Adib tengoklah Puan Adib. Puan Adib anak paling besar umur berapa Puan Adib? 21. Wah, lelaki perempuan? Perempuan. Okey, baik. Katalah yang lakinya? Berapa? 14. Okey, macam tu ya. Okey, terima kasih Puan Adib. Kata kalau Puan Adib tengok budak perempuan ni, Puan Adib, sangguplah yang 14 tahun tu, kata kau sekejap-sekejap reverse balik, suruh dia jadi 10 tahun. Nak kata lawanya tuan-tuan. Tuan-tuan. Isu dia adalah apa? Depressed. Dengan siapa? Ibunya. Kerana apa? Ibunya pernah frust dulu. Lepas tu dia bawa frust tersebut dekat dalam perkahwinan. Itulah. Dan apabila benda ni tidak diselesaikan daripada awal, sang ibu akan menggunakan konsep apa? Mak ni dengar cakap. Yes or yes. Ni kuasa veto. Illuminati namanya. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, dekat dalam bab tersebut, kalau mak bapak tidak disettlekan dekat dalam bab ni, Allahu Akbar. Macam mana perkara-perkara tu nak disettlekan. Rasanya minggu depan kita buat settle. Kan dah habis ni siri akhir lah. Tak nak lah dah. Tak nak lah. Dah tak nak. Ya. Minggu depan kita buat isu keibubapaan je. Macam. Boleh tuan-tuan. Maksudnya isu-isu apa pun dia nak bawa daripada yang sebelum kahwin sampai kepada kahwin, macam mana dia bagi kesan kepada anak-anak dan sebagainya. Okey, baik. Insya-Allah. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Minggu depan, tuan-tuan dan puan-puan, kami berdua bercadang untuk bawa balik semula kepada basic. Kita akan terang balik CTC itu daripada awal dan saya nak minta tuan-tuan buat satu tugasan. Tugasannya bawa setiap seorang lagi tuan-tuan. Dan masuklah dekat dalam grup WhatsApp yang seterusnya tuan-tuan. Ya. Jadi sebab dekat dalam keadaan tersebut kita akan pergi kepada apa yang ada dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekejap mak saya call ni. Sekejap
Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alright, minta maaf tuan-tuan, mak telefon tuan-tuan. Ya, kena angkat Kang tanggang tiba-tiba mengajar. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, ada link kehadiran, dia akan diberikan link sijil terus. Baik, jadi bila dalam keadaan tersebut tuan-tuan, bila ini antara isu besar tuan-tuan, iaitu mantan. Ya, mantan ni sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Ya, perkara-perkara tersebut. Maksudnya dia bawa benda tersebut. Itu belum lagi frustrated yang kita bawa dekat dalam kekeluargaan. Okey. Baik, begitu juga tuan-tuan terhadap kematian. Contohnya tuan-tuan, bila tengok pada kematian dekat dalam bab tersebut, satu, tak boleh tengok baju. Tak boleh tengok tempat dia tidur. Tak boleh nak balik masuk bilik dan sebagainya. So pada masa tersebut apa kena buat? Jawapannya tuan-tuan, pada masa tersebut yang kena dibuat adalah dibuat tu kita tanya, bila kau tengok baju tu apa kau rasa? Oh, rasa sedih. Buang sedih tu tuan-tuan. Okey, teringat-ingat. Teringat-ingat emosi ke bukan? Bukan. So kita kata bila teringat rasa apa? Oh, rasa kecewa. Buang kecewa tersebut tuan-tuan. Allah, tepuk je. Faham ke faham tuan-tuan? Jadi maknanya dekat dalam bab tersebut, benda tu adalah benda yang sangat-sangat mudah untuk kita laksanakan dekat dalam perkara ni. Alright, ada soalan setakat ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian? Okey, baik. Jadi maknanya nampak ya benda tersebut. Dan akhirnya bila dalam keadaan tersebut, bila persepsi ini tidak disettlekan, contoh kita kata kematian. Okey. Ini belum lagi tuan-tuan, maksiat selepas berpisah. Nampak tuan-tuan? Maksiat selepas berpisah. Contoh, dah berpisah. Sekalinya buat hubungan-hubungan yang tidak sepatutnya. Maka dekat dalam keadaan tersebut, ini benda-benda yang akan membawa kepada perkara-perkara yang merosakkan dekat dalam kehidupan. Dan lagi macam orang Islam kan tak dibenarkan benda-benda itu. Jadi bila dalam keadaan ini adalah benda-benda yang kita kena rawat. Ingat balik semula tuan-tuan, apa saja orang bercerita, tuan-tuan, alamak, kes anxiety lah. Oh, tuan-tuan, ya, borderline disorder lah. Macam-macam lah istilah-istilah dia dekat. Tuan-tuan buka DSM-5. Macam-macam istilah yang ada tuan-tuan. Maka dekat dalam keadaan tersebut, iaitu kita bagi kepada kepakaran mereka yang memang ada background dekat dalam psikologis dan counselling, ya, dan sekretari apa semua tuan-tuan. Yang kita ni tuan-tuan, mudah saja bila orang datang saja kita tanya, okey, apa yang kau rasa? Yes, apa yang kau rasa? Betul tuan-tuan. Ya, betul kata Puan Zarina Mohidin, yang betul, ya betul sangat, persepsi itu sangat penting. Sebab itu tuan-tuan, pembetulan persepsi ini adalah benda yang sangat utama dekat dalam kehidupan kita supaya kita dapat membetulkannya. Dan persepsi itu sangat mudah. Dia dipengaruhi oleh emosi. Ini benda paling besar. Jadi emosi ini akan bagi kepada persepsi, emosi ini juga akan membawa kepada tindakan. Jadi bila dalam keadaan tersebut, yang besar inilah yang kita settlekan, inilah yang kita CTC-kan. Senang ke senang? Jadi maknanya itu yang kita akan pelajari dekat dalam keadaan tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Apa kata? Pada jam yang kedua ni tuan-tuan, kita terus membuat rawatan secara beramai-ramai. Okey, kita fokus kepada emosi berkaitan. Ada soalan setakat ni tuan-tuan? Setakat ni sebelum kita pergi kepada rawatan secara beramai-ramai. Okey. Baik. Tiada ya tuan-tuan? Alright. Okey. Jika tiada rawat untuk tu, okey coach, boleh ke nanti nak link record sebab Q kerja nak ulang kaji malam nanti. Boleh Q, silakan. Baik. Alright. Okey. Kita suka dengan semangat rakan-rakan yang macam ni tuan-tuan ya. Okey, good. Baik, jadi adakah tuan-tuan bersedia untuk kita membuat rawatan sekarang secara beramai-ramai? Jika sudah bersedia, sila type 5. 5. Kita sambil-sambil ulang kaji tentang
Net squeezing ke apa ke tuan-tuan. Alright. Okay, baik. 5555555 55555 55555 55555. Alright. Okay. Tuan-tuan, boleh ke saya tahu di kalangan yang ada pada malam ni siapa yang belum lagi pernah belajar tentang CTC? Sebab dalam ni kita ada alumni CTC dan apa semua. Okey. Tuan Amran faham. Okey. Jadi siapa yang belum lagi pernah tahu macam mana nak merawat dengan cara CTC? Sila type 6. Okey, yang belum pernah tak tahulah rawatan CTC ni apa semua, it's okay. Dipersilakan. Saya nak survey je tuan-tuan. Maknanya semua dah tahu. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni oleh kerana semua dah tahu, kita akan pakai yang metafornya apa semua itulah. Sangat mudah. Tak payah tuan-tuan, yang tu tak payah. Kita buat yang simple-simple je malam ni. Alright, itu malam ni kita akan buat yang simple-simple. Okey, pertama sekali tuan-tuan, berkaitan dengan perhubungan, tuan-tuan pergi cari balik apa emosi yang tuan-tuan ada terhadap satu-satu perhubungan. Perhubungan dengan siapa? Tentukan dulu yang tuan-tuan ada emosi yang nak dibuang. Okey, ambil pen, ambil kertas, senaraikan. Okey, dengan siapa punya emosi? Dengan siapa perasaan tersebut? Okey. Jika tuan-tuan sudah dapat manusia itu yang tuan-tuan nak putuskan emosi bukan putuskan hubungan putuskan emosi tersebut. Okey, sila type 6. Okey, sila type 6. Alright. Okay, sila type 6. 6, okay, good. Okay, 6. Lagi. 6. Gangnam Style. 6. Alright. Okay, baik. Okay, good. Very good. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Sekarang, okay, terima kasih. Alhamdulillah, tepuklah kawan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan yang kedua. Yang kedua tuan-tuan, bila kita dengan dia tu, apa emosi yang kita nak buang? Apa emosi yang kita ada terhadap dia yang kita nak buang? Senaraikan dia. Senaraikan. Kalau satu je lah. Okey, kalau ada lebih daripada satu, senaraikannya. Okey. Baik, silakan tuan-tuan. Dan bila ada lebih daripada satu, sila pilih yang paling utama untuk dibuang. Alright. Okey. Baik, jika tuan-tuan telah dapat emosi yang nak dibuang tersebut, sila type 7. 7. Alright. Okey, baik. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, malam ni tuan-tuan nak yang pakai yang biasa ke atau nak pakai yang ada metafora? Okey, kalau siapa yang nak biasa type B, kalau nak metafora sila type M. Metafora tu seperti okey. Baik, tuan lawyer kita. Okey, baik. Okey, M nak yang metafora. Alright. Okey, good. Very good. Alhamdulillah. Okey, syukur. Baik, jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan sudah ada benda ni, okey, kita terus kepada yang seterusnya. Baik, tentukan berapa skala emosi yang besar tersebut. 0 hingga 10. Jika sudah dapat emosi tersebut, 7 apa M? M tu metafora puan. Kita tadi bincang sama ada nak pakai metafora ataupun teknik biasa saja. Okay. Cik K, ya. prasangka tu emosi ke? Prasangka tu okey, ketika berprasangka apa emosi yang ada? Cemburu. Okey, cemburu tu yang kita buang. Tertanya-tanya, tak tahu. Apa dia? Tertanya-tanya. Halo? Hello? Okey. Kalau tertanya-tanya, okey, tertanya-tanya, ketika tertanya-tanya apa perasaan? Okey. Sedih, cemburu. Okey, sedih, cemburu. So antara cemburu dengan sedih yang mana satu? Kena pilih satu je lah. Yes, pilih yang utama je doktor.
Alright. Okay, good. Very good. Okay, baik. Yes. Okay, baik. Sudah? Okay, jadi bila dalam keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada yang dipanggil sebagai apa nama Allahumma shalli ala Muhammad. Kita dah ada benda tersebut. Apa kata kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Okey, siapa yang dah ada skala? Okey, skala. Okey, skala dia berapa emosi tersebut? 0 hingga 10. Siapa yang dah ada skala tersebut, sila type. Okey, terus je tulis skalanya berapa? 9 ke 10 ke? Type ramai-ramai tuan-tuan. Letak je. Okey, good. 10, 9. Okey, baik. 8. Okey, 8. 10. Okey, good. Very good. 10, 8. Alright. Okey. Oh, sebut. Okey, marah skala 5. Okey, good. Very good. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita pakai okey ya. Okey. Jadi bila dalam keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, okey, sekarang kita dah ada skala tersebut, iaitu bila dalam keadaan ni kita dah ada skala. Baik, sekarang kita pergi kepada metafora. Okey. Kalaulah okey. Baik, boleh saya tahu di mana perasaan itu sekarang? Okey, siapa yang dah tahu dia kat mana lokasi tu? Contoh, marah tu kat mana? Dekat kepala. Maksudnya tulislah kepala. Kalau hati, kalau kat bahu. Okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, sila tulis dekat dalam chatting. Okey, lokasi masing-masing. Okey, hati, dada, hati. Okey, good. Very good. Kepala. Alright, hati dan kepala. Puan Brendan, kalau hati dengan kepala pilih satu, mana yang utama puan? Okey, puan pilih salah satu. Alright, kepala, hati. Alright, kawan-kawan lain. Okey, hati. Okey, good, very good. Kepala. Okey, good, very good. Lagi? Okey, baik. Hati, kepala. Okey, baik. Alright. Okey, baik. Okey. Okey, tepuklah kawan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sekejap, mem panggil. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dah? Okey, baik, kita ada iklan. Okey, kita teruskan. Okey, tuan-tuan. Sekarang ni kita pergi kepada metafora. Jika emosi itu ditukarkan kepada benda, dia seperti apa yang sedang membuat dekat lokasi tersebut? Contohnya tuan-tuan, kalau misal kata dekat hati. Contoh, kalau sedih tu ditukar kepada objek, dia seperti apa yang sedang buat dekat hati tersebut. Okey, jika tuan-tuan telah berjaya menentukan apa metaforanya, objeknya, maka sila type O. Alright, okey, letak batu boleh, nak letak pisau boleh, nak letak O pun boleh. Mana-mana je tuan-tuan. Nak letak benda. Okey, sebutkan bendanya. Alright ya, objektifnya. Okey, good, very good. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni apa yang benda tu, objek itu sedang buat dekat lokasi kita? Okey, maksudnya objek tu tengah buat apa dekat lokasi kita tu? Okey, good. Very good. Lokasi tu tengah buat apa dekat lokasi, dekat hati tu, tuan-tuan? Okey, baik ya. Hati tu apa semua. Jika tuan-tuan, api boleh? Boleh puan? Boleh, sangat boleh. Boleh. Okey, api katakan. Okey, apa yang api tu buat kepada hati tu, contohnya pada Puan Mas? Jika dah dapat apa yang dia buat, sila type B, buat. B.
Okay, good. Very good. Alright. Okay, tepuklah kawan, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Syukur. Okay, baik. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Okay, good. Very good. Okay, jadi sekarang ni kita terus kepada yang dipanggil sebagai, okay, dah buat B. Okay, kita terus kepada apa yang kita mahukan daripada objek tu sekarang. Ya, apa yang kita mahukan daripada objek tu sekarang. Ya, baik. Jadi tuan-tuan sila type H, hasil yang kita nak, apa yang kita nak daripada benda tersebut. Dia berhenti ke, dia hilang ke, dia buang ke, apa semua. Maka tuan-tuan sila type apa yang tuan-tuan nak daripada benda tu sekarang. Berhenti ke, hilang ke, terbakar ke. Macam tu tuan-tuan. Boleh type macam tu ataupun sila type H saja. Alright, hilang. Lagi tuan-tuan. Okey, sila kongsi perkataan-perkataan tersebut. Alright, lagi patah. Okey, good, very good. Lagi tuan-tuan, silakan hilang, tercabut, padam. Alright. Okey, lagi tuan-tuan. Wah, hancur, lebok, hilang, lesap, lenyap, punah. Subhanallah. Okey, kalau Puan Nurul Amalina pilih salah satu. Dia asal ada 3 atau asal 2, pilih satu. Yang mana yang utama? Puan Nurul Amalina. Type. Lesap ke, lenyap ke, punah? Punah. Good. Very good. Macam tu. Kita fokus benda tersebut. Okay. Good. Very good. Okay. Baik. Sekarang soalan yang terakhir. Kalaulah benda itu punah, benda tu hilang, benda tu hancur, benda tu padam, apa yang anda rasa? Okey, jika dapat feel tersebut, emosi yang positif yang dapat dirasa itu, maka sila type E, emosi. Apa perasaan yang nak dikendaki? Apa rasa? Happy ke, gembira ke? Boleh type tuan-tuan. Nak type gembira pun boleh, nak type E saja pun boleh. Alright, lega ke? Okey, good. Lapang. Okey, baik. Lagi segar. Gembira. Lagi tuan-tuan, ada yang nak kongsi? Okey, good. Alright. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Tepuklah kawan tuan-tuan. Okey, baik. Sekarang kita dah tahu dah skala, maka saya akan kita mulakan untuk clapping. Sila angkat tangan yang kita biasa menulis. Okey, kita mula kepada rahangnya. Okey, kalau kanan pergi rahang kiri, kalau kiri pergi rahang kanan. Dan boleh bertukar ya tuan-tuan. Okey, kita mulakan pada rahang kanan. Okey, mulakan clapping. Clapping. Niatkan apa yang anda boleh niatkan, insyaAllah. Dan niatkan benda tersebut cleansing, insyaAllah. Alright, teruskan clapping. Teruskan clapping. Apa terjadi kepada objek tu setakat ini? Masing-masing jawab dalam hati je. Okey. Berapa skalanya sekarang? Okey, tu saya nak perkuatkan untuk soalan-soalan yang tuan-tuan kena follow, kan? Okey, teruskan clapping. Siapa yang dah kosong kena berhenti ya, dan kongsikan apa yang anda rasa. Okey, good. Okey, teruskan clapping. Okey, apa terjadi kepada objek tu setakat ini? Berapa skalanya sekarang? Okay, good. Very good. Teruskan clapping. Clapping. Okay, siapa yang dah kosong sila berhenti dan kongsikan apa yang dirasai dekat dalam chatting. Nak direct message pun boleh. Tak payah kepada chatting tersebut. Okey, teruskan clapping lagi. Teruskan clapping. Apa terjadi kepada objek tu setakat ini? Berapa skalanya sekarang? Okey, good. Very good.
Okey, teruskan clapping. Clapping, 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 clapping. Clapping, 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 clapping. Apa terjadi kepada objek tu setakat ini? Berapa skalanya sekarang? Siapa yang dah kosong, sila kongsikan dekat dalam chatting apa yang telah dirasakan. Jadi saya tahu dah berapa ramai yang telah selesai ya. Okey, teruskan clapping, 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 clapping. Teruskan clapping, 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 clapping. Teruskan clapping, 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 clapping. Okay, good. Puan Nurul Amalina. Teruskan, teruskan. Dah kosong ke belum Puan Nurul Amalina? Okay, teruskan clapping, 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 clapping. Wah, anak panah tercabut daripada dada dan rasa happy. Good, very good. Okay, teruskan clapping, 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 clapping. Clapping, 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 clapping. Apa terjadi kepada objek tu setakat ini? Alright, alhamdulillah. Tahniah puan, syukur. Okey, baik. Okey, berapa skalanya sekarang? Alright, okey. Teruskan tuan-tuan yang teruskan clapping pelan-pelan. Okey, baik. Teruskan clapping. Okey, clapping, 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 clapping. Siapa yang dah kosong, sila kongsikan apa yang dia dapat rasa daripada sudut emosinya. Okey, teruskan clapping. Clapping, 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 clapping. Subhanallah, pisau dah tercabut, rasa gembira, azim. Tahniah, tahniah, tahniah. Teruskan clapping. Clapping, 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 clapping. Tahniah, tahniah puan, tahniah. Ya, tahniah Puan Mas, api padam skala kosong, tenang, subhanallah, azim, ya, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Okey, teruskan clapping, 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 clapping. Teruskan clapping, 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 clapping. Teruskan clapping, 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 clapping. Siapa yang dah kosong, sila kongsikan berapa skalanya sekarang. Kongsikan apa yang dia rasa sekarang. Siapa yang dah kosong, stop ya. Usah clapping lagi. Okay, clapping, 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 clapping. Kita buat lagi seminit je, tuan-tuan. Okay, teruskan clapping, 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 clapping. Apa terjadi kepada objek tu setakat ini? Berapa skalanya sekarang? Okey, teruskan clapping, 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 clapping. Wah, tahniah Puan Wan Nur Hafizah. Skala kosong. Alhamdulillah, syukur. Okey, teruskan clapping, clapping, clapping. Buat je tuan-tuan dan puan-puan. Okey, clapping, 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 clapping. Clapping, 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 clapping. Alright, okay, baik. Alhamdulillah, syukur, ya Allah, ya. Alhamdulillah, batu bata hancur skala kosong, tenang. Puan Brenda Masyang kosong. How do you feel now, Puan Brenda? Azim. Ya, alright, okay, good, very good. Okey, alhamdulillah tenang. Tahniah Puan Rusniza. Okey, kawan-kawan lain silakan berkongsi. Okey, syukur, alhamdulillah. Jadi maknanya okey. Tahniah puan. Ya, jelas pula dia tengok mak dia bahagia, tapi saya masih mendengar. Syukur. Tahniah puan. Okey, Puan BR Parasuraman. Orang Melaka ni. Okey. Baik, Brenda Masyang, tenang, syukur, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan. Ya, okey, baik, Puan Rohana, alhamdulillah, skala kosong, rasa tenang, alhamdulillah. Tuan-tuan bayarlah ya setiap minggu kalau tuan-tuan buatnya tu ya, tenang sungguh hidup ya, tuan-tuan. Allahu akbar. Sebab macam ni tuan-tuan tahu. Bila dalam hidup kita ni, apa saja emosi yang melekat atau mula nak melekat, buang je tuan-tuan. Lepas tu nanti ada benda yang macam nak melekat kan, dia macam gam tu hilang.
lekat hilang sendiri. Macam tu tuan-tuan. Jadi itu sampai ke tahap macam itulah tuan-tuan. Allahu Akbar. Seronok tuan-tuan, hidup ni tenang. Best gila tuan-tuan. Kamu cakap lah. Okey, Tania puan. Oh, Askala alhamdulillah kosong. Okey, baik. Tania sahabat Tania. Alright. Okey, welcome. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu adalah yang kita telah bincangkan pada malam ini. Alright, jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan ada apa-apa soalan yang ingin ditanya, boleh direct message sebelum kita berpisah. Rasanya malam ni kita selesai pukul 10.30 lah kot. Selesailah, kita dah mula pukul 9 tadi kan tuan-tuan. InsyaAllah. Baik, silakan tuan-tuan. Kalau ada tanya. Okey, baik. Ada soalan? Kalau jika ada soalan, okey. Kalau tiada, kita bertenang dulu. Alhamdulillah, Tania. Macam mana QM? Alhamdulillah ya. Perasaan macam mana QM? Okey. Oh, pasal vision board. Apa dia ya yang sangkut puan semalam? Puan Adib. Tania, QM. Tania, syukur. Alhamdulillah. Dan QM sendiri dia dah buat dekat dalam ceramah dia menggunakan CTC. Azim. Ya, ini speaker yang hebat ni. Azim ya. Okey, baik. Tania, QM. Alright. Okey, berkaitan dengan vision board yang minggu lepas, apa soalan yang nak ditanya? Silakan Puan Adib. Saya nak tahu sharing tu dah buat ke tadi? Dah Oh, Kan dah itu kan kita saya kan nak sambung minggu ni ataupun tak ada. Macam mana ke kita orang buat sendiri lepas tu CTC kan sendiri je? ya. Okey, baik. Perkara yang sangat baik ni sebenarnya. Alright. Okey, tuan-tuan, selesai kita punya berkaitan dengan perhubungan. Ingat, benda yang secara umumnya perhubungan ni bila ni saya buat senarai ni adalah berdasarkan kepada kes-kes yang saya temui lah. Jadi biasanya cinta, perceraian dan juga kematian. Dan setakat ni perceraian, alhamdulillah kita dapat kembalikan dia kepada pasangan lah. Maksudnya kita usaha sangat supaya dia tidak berpisah. Itu saja tuan-tuan. Baik, kecuali kalau misal kata dia dah buat keputusan, tak apalah. Ya, single itu lebih baik pada dia. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi selesailah kita punya pertemuan. Okey, tepuklah kawan. Okey, tuan-tuan, sebelum kita berpisah, saya nak ulas sikit berkaitan dengan vision board. Siapa yang telah buat dia punya vision board masing-masing yang nak kongsi dekat dalam kelas ni? Puan Adib ke apa ke? Kalau tidak privacy, okey, silakan. Dan dekat situ kita boleh nampak nak menunjukkan aplikasi. Oh, subhanallah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan Encik Afrizal kita. Beliau adalah frontliners, isterinya juga adalah frontliners. Mohon doakan saya dan sekeluarga sihat seperti sedia kala. Kami sekeluarga positif COVID-19. Terima kasih. Kita aminkan tuan-tuan. Amin. Ya, syafakumullah. Amin. Ya, insya-Allah. Alright. Okey, tuan-tuan, tolong aminkan dekat dalam chatting tuan-tuan. Bagi semangat tuan-tuan. Ya, alright. Aminkan tuan-tuan. Ya, saya dah rasa tuan-tuan kena COVID. Saya dengan isi berdua je tuan-tuan. Seronok duduk dalam bilik je berdua. Tapi bayangkan tuan-tuan, anak yang paling kecil tu dia tanya ibu, bila ibu nak baik, nak peluk? Yang menangisnya aku. Allahu Akbar. Ya, okey, baik. Amin. Terima kasih warga-warga Citizen. Ya Allah, tuan-tuan, terima kasih. Amin. Okey, Tania. Ya, alhamdulillah. Bagus tuan-tuan. Macam ni sebab kita dekat dalam majlis ilmu, kita mendoakan kawan-kawan, malaikat ada sekarang ni. Jadi malaikat akan memakbulkan insya-Allah. Alright. Okey. Baik, Puan Adib, ada apa yang nak dikongsikan?
Silakan yang minggu lepasnya. Jika ada. Okey, vision board saya ni kadang saya rasa macam sukar digapai. Kadang-kadang tak berpijak di bumi nyata pun saya rasa macam tu juga. Tapi itulah saya teringat pasal limiting belief. Okey, boleh je saya share. Boleh. Saya punya vision board ni banyak kepada saya bagi-bagikanlah. Ada family, ada spiritual, lepas tu ada financial. So bila cerita pasal spiritual ni yang saya rasa macam boleh ke tak boleh kan? Sebab yang financial tu. tak spiritual. Spiritual. Okay. So saya punya vision board saya share je lah dengan semua orang. Boleh. Puan nak ni ke? Nak buat share? Tak adalah share pun. Share. Kalau nak boleh je. Kalau tak apa, tak saya payah. okey, boleh je. Saya share apa yang saya ada tulis lah. Okey. Baik, betul ni. Kalau tak sesuai jangan share. Boleh, tak ada masalah, boleh je. Alright ya. Okey. Saya allow puan. Alright, dipersilakan. Alright, silakan puan. Boleh puan? Dah ada nampak? Nampak? Ada kan? Ada. So saya buat simple je lah. Basically okay, spiritual saya macam tak ada macam tak praktikal pun ada juga, macam susah pun ada juga kan. Okay, seperti yang Mr. K dan sahabat yang disayangi Allah semua nampak lah. Saya, Habi saya, anak saya semua nama Fatona. Oh, semua Fatona? Ya, ada saya 8 orang Fatona. Farhatul Fatona, Sakinah Fatona, Mukhlis Fatona, semua Fatona. Semua jadi pandai lah. Ya, bijaksana. So inilah yang saya inginkan lah kan. Lepas tu begitu juga yang mendapat pengampunan, keredaan dan kasih sayang Allah sentiasa. Tapi kadang tu saya rasa dekat sini dia punya ujian tu boleh saya fikir kadang bila macam kadang-kadang saya angin macam ni ke redha ke betul ke tak ke kan, benda-benda macam tu lah. Saya rasa ini yang paling isu saya. Sebab tu yang ni memang dah lama daripada dulu lah. Sedih juga saya nak cakap dia. Daripada setiap kali anak saya lahirkan anak, inilah yang saya selalu doa. Memang orang kata tak baik kan, tapi saya teringat daripada yang sahabat Rasulullah tu kan. Semua saya lupa siapa nama wanita itu, anaknya semua sekali syahid lah kan. Saya lupa siapa nama dia. Okey, so bila saya fikir macam ni kan, saya nak lah. Ada orang kata mengarut je saya ni, tapi tak tahulah, itulah yang ni lah. Yang ini yang saya rasa yang paling yang agak susah lah dua. Kalau macam yang lain ni pun sama juga, kadang-kadang kita tegur, tak tegur, cakap pun ya, kadang-kadang subuh pun dah subuh gajah. So inilah bagi saya, ini adalah yang paling susah lah berbanding dengan yang lain. Kalau yang lain-lain tu, kalau family ni, inilah yang family pula. Saya rasa dia lebih pada spiritual sebenarnya. Tapi yang kalau baca satu-satu ni lah kan, Qurat Ayun, Mutakina Imamah, kasih sayang Riparuah, yang ini adalah family. So yang ini financially, so financially ni okey lah. Sebab saya rasa selepas Alhamdulillah last month taklah sampai ke sini, tapi lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Dan bulan sebelum itu pun lebih banyak daripada bulan sebelumnya. So insyaAllah saya rasa yang ni bila selalu doa dapat certain amalan, saya nampaklah jalan. Saya yakin yang ni semua bagi saya dah tak ada isu lah. Tapi yang inilah yang spiritual dengan family ni saya rasa agak berat lah.
Memang, tapi inilah yang saya nak sebenarnya. Inilah vision board saya. Okey. Malu nak tunjuk tapi hakikatnya lah. Baik, bila dalam kelas vision board, apa kita kena buat kawan-kawan? Aminkan. Oh, aminkan, amin. Ya. Jadi bila dalam keadaan tersebut, Puan Adib, apa yang kita boleh buat dekat dalam tu ialah kalau Puan Adib keluarkan, contoh buka lagi sekali. Ini antara kaedah ya yang tuan-tuan dan puan-puan balik nanti boleh buat untuk vision board masing-masing. Ni satu, bila dah selesai ni Puan Adib dah cantikkan, jadikan dia dekat dalam bentuk video. Buat video? Ni kan PowerPoint ni boleh dijadikan video. Oh, okey. Tak belajar ke peringkat tu lagi lah. Okey, tak apa, nanti saya Google. Okey, buat video Okey, Yes. boleh. Tak apa, nak masuk jago design kan. Ya, insyaAllah. Tak sabarnya. Alright. Okey, baik. Apa nama Puan Adib ni, tuan-tuan adalah trainer Neo NLP. Semua trainer Neo NLP yang telah disertifikkan, mereka akan ambil khusus jago design, cara buat PowerPoint, menggantikan Photoshop. Alright. Okey, jadi bila dalam keadaan tersebut, macam Puan Adib letak, contohnya, Adib, abang dan semua keturunan Fatona mendapat pengampunan, keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan catat bila kita ada benda macam tu, tiba-tiba kita rasa macam, okey, Puan Adib rasa macam mana sekarang? Saya kadang-kadang lepas saya tulis ni, saya rasa of course lah, saya rasa sedih sebenarnya. Saya rasa sedih, saya rasa macam banyak pada sedih lah, terharu, rasa macam sayu sebenarnya, bukan sedih, lebih pada sayu di hati. Lepas tu boleh dapat ke tak boleh dapat macam ni. Tu kadang-kadang persoalan itulah yang bermain. Jadi bila dalam keadaan tersebut, itu yang dipanggil sebagai percaya dengan yakin. Okey, tuan-tuan ingat saya cerita tak minggu lepas, apa beza percaya dengan yakin? Okey. Beza antara percaya dengan yakin ini adalah percaya tu kita tengok orang lain boleh berjaya. Yakin tu kita kena rasakan diri kita sendiri bahawa benda tersebut kita boleh dapat. Faham tuan-tuan? Okey, contoh kita tengok produk kecantikan tu ramai dah berjaya. Itu maknanya kita jadi percaya. Sebab untuk jadi marketing adalah sampai kepada orang percaya. Bukan yakin kan? Percaya. So, bila dia dah pakai, baru dia boleh jadi yakin. Faham tuan-tuan? Okey, jadi bila dalam keadaan tersebut, cukup je Puan pergi kepada percaya. So, sekarang ni Puan, berapa tahap kepercayaan atau keyakinan? Kita boleh pakai yakin boleh, percaya boleh. Cuma konsep percaya dengan yakin tu tuan-tuan kena faham satu perkara tau. Beza antara percaya dengan yakin. Saya ulang balik semula. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau orang tu dia adalah penembak tepat, maka bila dia penembak tepat, kita akan tengok macam mana dia menembak tepat. Okey, wah, itu namanya kita percaya. Dia adalah penembak tepat. Macam mana nak yakin dia adalah penembak tepat? Ambil apple letak atas kepala kita, lepas tu suruh tembak. Faham? Itu dah sampai tahap yakin. Kita dengan pasangan dah sampai tahap yakin. Faham tuan-tuan? Istilah dia tak ada, aku tak percaya dengan pasangan aku. Tak ada dah. Kita yakin dia tuan-tuan. Sebab kita dah alami benda tersebut. Jadi bila dalam keadaan ni, tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, okey, satu benda ya tuan-tuan. Bila tuan-tuan ada kes-kes macam kecurangan apa semua, antara yang tuan-tuan boleh tanya dengan dia tu, sekarang ni awak punya isu dekat keyakinan ke kepercayaan? Itu antara soalan-soalan power lah yang tuan-tuan boleh tanya. Okey, baik, kita tinggalkan benda tersebut. Sekarang bila dalam keadaan tersebut, kita pakai pada Puan, isu Puan adalah kepercayaan ke keyakinan terhadap perkara yang pertama. Yes, keyakinan. Baik. Berapa tahap keyakinan Puan untuk mencapai perkara yang pertama tadi? Okey Adib, abang dan semua keturunan Fatona mendapat pengampunan, keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berapa tahap keyakinan Puan? 1 hingga 100 peratus. Berapa peratus?
susah ni. Nak sebut pun sedih juga sebenarnya. Sebut dulu. Dalam 50. Okay, good. 50. Jadi, bila ada 50, maka dalam keadaan tersebut, dalam CTC, kita boleh buat, okay, yang 50 itu apa yang menghalang untuk Puan, apakah 50% lagi yang menghalang Puan daripada yakin? Apa benda yang menyebabkan Puan terhalang daripada, apa emosi yang menghalang Puan daripada mencapai apa 50% Okey. tu yang menghalang? Saya rasa kadang-kadang kan bila benda-benda berlaku, ada kalanya rasa marah lah. Rasa marah, rasa redha tu dekat hati tu susah nak ada. So macam kadang saya rasa macam saya sebagai ibu, bila saya tak redha sesuatu perkara pasal anak, kadang-kadang saya terfikir balik, Allah Ta'ala redha ke tak aku tak redha, aku marah macam ni, kan. So itulah rasa macam tak okey lah. Tak okey. Maksud tak okey tu apa? Rasa tak okey tu apa? Rasa okey, bila sesuatu perkara berlaku lah, dekat diri ke, dekat ahli keluarga ke, kadang-kadang benda yang kita tak suka, saya akan rasa sedih dan juga marah. Tapi tak tahu nak marah kat siapa. Marah je lah, marah. Marah macam di mana sendiri kadang rasa memang bila dah lama tu bolehlah redha dengan apa yang berlaku. Tapi pada awal tu macam rasa macam bukan dia tu automatically redha apa yang dah berlaku. Bukan automatically boleh terima dengan lapang dada dan hati terbuka. Memang boleh cakap, tapi in reality susahlah sebenarnya, Mr. K. Okey. Baik, sekarang ni boleh faham kan? Faham. Okey. Baik, jadi maksudnya yang sedih sekarang ni bila yang menghalang tu adalah adakah marah dan sedih itu? Ya, saya rasa saya marah dengan sedih. Jadi bila saya sendiri marah dengan sesuatu perkara, keredaan tu saya tak redha. Maksud saya tak redha, saya tak gembira, tak terima dengan hati terbuka bahawa benda ni Allah Ta'ala mungkin dah tertulis kat Lauh Mahfuz sejak zaman dulu. Tapi saya je tak redha kan. Redha tu lambat datang kat dalam hati lah. Jadi macam mana saya duk kata nak Allah Ta'ala redha, tapi saya sendiri tak redha dengan apa yang berlaku. Itulah maksud saya. Jadi saya rasa macam susahnya lah. Kadang-kadang boleh kata sabar. Sabar adalah ni, tapi sebenarnya nada suara tu tidak sabar. Benar. Kan bila kata sabarlah ni, kan macam tu. Bila cakap dia kata aku tak sabar ni, ini bukan sabar ni. Jadi kalau macam tu Puan, bila katalah 50% tadi tu adalah tak redha ke tak sabar, yang satu ni? Mana satu tak sabar saya rasa. Okay. Tak sabar. Okey, bila tak sabar tu apa emosi yang ada? Bila tak sabar akan rasa marah lah sebenarnya. Bukan marah, sedih lah. Okey, antara tadi marah dengan sedih. Marah dan sedih mana lagi besar Okey, baik. Bila dalam isu berkaitan dengan vision board tuan-tuan dan puan-puan, dalam limiting belief apa semua ni, bila dalam keadaan tersebut kita terus bahagikan benda tu. Okey. Sekarang ni marah dengan sedih je Puan Adib. Okey. Marah tu berapa persen? Sedih tu berapa persen? Saya rasa sedih tu 60% ada. Okey, 60%. Dia boleh jawab macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh daripada 50% tu boleh 40-10 ataupun dia terus jadikan 100% 60-40. Faham tuan-tuan? Pasal dia berdasarkan kepada yang tadi tu kan dia tak yakin tu 50%. Ya. Okay, baik. Okey, mana-mana boleh Puan.
Kita okey. okey, tuan-tuan dan puan follow kepada kita punya klien. Okey. Okey. Baik. Jadi puan Adib, sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah ada marah dan juga sedih, betul? Betul. Okey, yang 60% tadi apa? 60% tu sedih. Okey, 60% sedih. 60% maknanya 60% daripada 50% tu lah sebenarnya. Sebab kan tadi kan 50% tu keyakinan saya, lagi 50% tu tak yakin bahawa saya boleh dapat benda-benda ni kan. Yang nombor satu ni lah. So disebabkan oleh saya rasa sedih, 60% wanita adalah sedih dan 40% tu adalah marah daripada 50% tu. Adakah itu maksudnya kan? Dia maksudnya macam ni puan, 60%. Tak ada masalah. Boleh je. Apa yang puan faham kita follow je tuan-tuan. Oh, Sebagai okey, terapis, faham. follow je apa yang klien faham. Okey, 60%. Okey, jadi 40% lagi apa? Mungkin dia akan kata marah. Tadi sedih. 40% lagi marah macam tu. Betul. Okey, jadi tuan-tuan dekat dalam melayan kita punya klien, follow je apa yang dibuat tu, jangan complicated sangat. Dak, salah tu. Macam tu bukan ya tuan-tuan. Sebab ni kita kelas belajar. Jadi dekat situ saya bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan. Jadi dekat situ kita okey 60 40. Jadi 60 40 tu puan, kita CTC-kan sedih dulu sampai jadi kosong. Kemudian CTC-kan marah sampai jadi kosong. Lepas tu kita test balik bagaimana yang nombor satu tadi tu. Okey, dah berapa tahap keyakinan? 100%. Udah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dekat dalam bab ini, okey, Puan Nadi boleh stop sharing? Okey, baik. Alright ya. Okey, terima kasih. Jadi bila dalam keadaan tersebut, sebab tak berani kena tembak. Saya percayalah. Okey, baik. Alright. Jadi bila dalam keadaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, benda yang utama adalah apa sebab kita kena buang kita punya limiting belief. Kerana bila kita buat limiting belief ni, kita kesampingkan benda yang macam mustahil kita boleh dapat. Ya, namanya apa? Impossible is nothing. Tuan-tuan tulis tu tuan-tuan. Impossible is nothing. Ini adalah falsafah dekat dalam CTC. Faham tuan-tuan? Alright. Okay. Jadi bila dalam keadaan tersebut, itulah dia. Okay. Puan Zailawati kita ada bagi YouTube dekat kita. Nanti kita boleh tengok apa YouTube-nya. Ya. Alright. Macam menarik tu. Apa kata kita tengok beramai-ramai ya? Oh, fikirkan boleh. Lagu fikirkan boleh. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, kena redha dan qada qadar. Okey, baik, macam tu. Boleh nampak Puan Nadib macam mana caranya? Jadi maknanya tuan-tuan, apa saja yang tuan-tuan inginkan, walaupun bukan vision board. Katakanlah tiba-tiba, okey, kita nak beli tanah, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta. So dalam keadaan boleh ke 2022 ni kita nak dapat? Macam itulah yang kita akan buat tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, saya tengah coach seorang sahabat yang mana dia ada baru simpanan 25,000 dan dia nak fokus dalam masa 4 tahun dapat 800,000, dia nak beli rumah cash. Landed. Nampak ya tuan-tuan? Alhamdulillah, amin. Itu kawan saya ya. Jadi tuan-tuan doakan kita dapat membantu sahabat kita tu. Coach, kita kalau kita tak letak tarikh kat vision board, okey ke? Atau wajib ada letak tarikh? Better letak tarikh sebab mesti ada deadline. Bila Kak Long nak dapatkan benda tersebut. Even though tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, itu yang kita buat dekat seorang wanita yang mana dia ada target untuk berkahwin pada sekian tarikh. Dan saya tengah coach dia pada 3 perkara, iaitu pertama lelaki yang dia nak. Yang kedua kerjaya, yang ketiga adalah Allahumma salli ala Muhammad, tarikh perkahwinan. Sekarang ni baru saya merawat, kita coach dia berkaitan dia nak dapat lelaki yang dia nak. Dia senaraikanlah lelaki-lelaki yang dia nak macam mana. Dan pada masa tersebut dia rasa macam ada halangan. Dan halangan tu tuan-tuan kita tepuk tuan-tuan, muntah tuan-tuan. Terus stop. So dia belum bersedia nak muntah yang seterusnya tuan-tuan.
Jadi bila dalam keadaan tersebut, itu mungkin kita akan berlaku. Okey, vision board saya, sasaran 5 tahun dicapai dalam tempoh 3 tahun. Wah, tepuklah kawan. Okey, doktor, kongsi sikit apa yang doktor telah sasarkan dan dapat dalam tempoh 3 tahun. Oh, yang saya letak situ banyaknya tentang material, Cik K. Contoh macam rumah. Doktor sesuai dah buka kamera? Tak sesuai. Okey, tak sesuai. Tak sesuai, kita biarkan Puan Adib je lah kat sini. Okey, baik. Dekat buku 11 dah. Oh, faham. Material lah dari segi aset macam premis. Saya contoh saya aim rumah kedai tapi saya dapat 2 biji rumah apartmen macam tu. Alhamdulillah, syukur. Anak dari segi anak pun tercapai, dari segi yang lain-lain leisure tercapai. Cuma satulah yang saya belajar dalam kelas kita beberapa minggu lepas lah, bila Cik K kata kena luruskan niat, kalau boleh dalam vision board niat untuk bayar zakat lebih. Macam itulah. Benar. Zakat lebih ataupun letakkan benda tu pada zakat. Contoh kita target 1 juta, jangan letak 1 juta. Kita letak 25,000 zakat. Ya, betul. Dan dia dalam sedar tak sedar aja dia jalan rezeki itu dibuka dan apa yang direncanakan tu dicapai. Jadi apa yang saya buat ni, saya dah kongsi dengan kawan-kawan terdekat saya lah. Saya belikan diorang buku, saya panggil buku impian lah. Adalah beberapa aspek, saya suruh diorang senaraikan siap dengan timeline. So sama-sama lah kita tengok nanti macam mana. Azim. Kalau macam tu doktor dah boleh kongsi dengan kami juga. Untuk yang sendiri-sendiri saya tak tuliskan betul-betul, masih lagi dalam kepala. Sebab apa yang Cik K ajar tu melekat dalam kepala saya, jadi macam like dia masih lagi orang kata not in a good form lah. Nanti sampai masa bila kita bincang lagi vision board ni, nanti saya beritahu. Sebab okey. Sampai saya ada sedikit kerisauan. Kerisauan apa tu doktor? Kerisauan andainya tak cukup tenaga, terlalu ambitious, macam tu lah. Itu kena personal coaching tu doktor? Itulah, insyaAllah nanti ada rezeki, nanti saya share apa yang ada dalam kepala. Tapi aim saya ni, kisahnya yang saya plan sekarang ni, kisahnya untuk setahun dari sekarang. Azim. Okey, best of luck doktor. Amin. Okay, thank you Cik K. Okey, tepuklah kawan tu, ada Kak Long Akilah nak tengok doktor punya tu. PM tepi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah nampaknya kita dah okey. Terima kasih Puan Adib di atas soalan tadi. Jadi kita belajar sesuatu berkaitan dengan vision board. Vision board ni memang sangat penting. Benda yang di luar dugaan tu, insya-Allah. Dan tuan-tuan, bila tuan-tuan sampai satu tahap, vision board tu hanya kat kepala je. Tu lagi best. Sebab apa? Limiting belief tak ada. Sebelum balik semula tuan-tuan. Apa sebab kita buat yang vision board? Supaya kita nak membina kepercayaan. Kita nak membina keyakinan. Hari-hari tengok, yakin. Sebab berulang. Namun bila sampai satu tahap tuan-tuan letak saja, buang limiting belief. Masa tu lagi power lah tuan-tuan. Cuma itu tahap-tahap dewa lah tuan-tuan. Kita manusia yang besya-besya ni kenalah buat ya, insya-Allah. Alright. Terima kasih Puan Adib atas maklumat yang telah diberikan. Terima kasih kepada doktor. Okey, baik, dan insya-Allah kita akan ketemu lagi. Tuan-tuan, sebelum kita berpisah, saya nak bagi link link sijil ya tuan-tuan. Alright. Okay. Minggu lepas macam ramai yang belum isi ya. Saya bagi sekali, kita bagi link 8 lah dulu tuan ya. Alright. Okay. Dipersilakan untuk tuan-tuan mengisi dekat dalam tu untuk sijil pada minggu ini. InsyaAllah. Alright. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kita punya Syifa ada. Syifa Afnan. Alright. Okay. Yes, insya-Allah. Okey.
Baik, jadi ada apa-apa kesimpulan daripada Syifu kita? Dipersilakan. Ada, semua sudah di-complete. Silakan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi saya rasa itu saja untuk malam ini. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.